Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. So hari ini kita nak mencerita kisah kedua, iaitu selepas Nabi Adam AS, iaitu Nabi Idris AS. Jadi kita bacalah kisah sedikit sebanyak Nabi Idris AS yang telah tertulis dalam buku ni. Jadi mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan Okey. So kita ceritalah kanta pula ada ni pula. So Nabi Idris adalah keturunan anak Nabi Adam. So keturunan pada Nabi Adam lah. Baginda banyak mempelajari ilmu agama dengan anak Nabi Adam yang bernama Sis, S-Y-I-T-S, Sis. Tak tahulah. So boleh buka lah, Sis, S-Y-I-T-S. Semasa baginda masih kanak-kanak. So kira Nabi dia masih kanak-kanak lah, belajar kepada si S-Y-I-T-S. Tapi tak tahu siapa lah. Setelah dewasa, Allah SWT telah memilihnya untuk menyeru manusia yang telah sesat dan meninggalkan ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Adam AS. Allah SWT telah menurunkan 30 sahifah kepada Nabi Idris yang mengandungi ajaran daripadanya untuk disampaikan kepada umatnya. Umatnya berasal dari keturunan Qabil, anak Nabi Adam. Maknanya umatnya berasal daripada keturunan Qabil lah. Baginda sangat berani dan gagah di dalam menjalankan tugas dakwah yang diamanahkan oleh Allah SWT kepadanya. Baginda digelar Asadul Usus, yang bermaksud singa daripada segala singa. Okay. Di antara ilmu-ilmu yang baginda miliki ialah menunggang kuda, ilmu bintang, berhitung, menggunting pakaian dan menjahit. Nabi Idris sangat disanjungi oleh Allah SWT seperti di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Anbiya. Okey, sekali lagi saya surah Al-Anbiya. Al-Anbiya kalam ke M-A-N Nun. Ayat 85 yang bermaksud, ingatlah kisah-kisah Ismail, Idris dan Zulkifli, masing-masing termasuk golongan orang-orang yang sabar. Okey, surah Al-Anbiya ayat ke-85 yang bermaksud, ingatlah kisah-kisah Ismail, Idris dan Zulkifli, masing-masing termasuk golongan orang-orang yang sabar. Okey, so itu kisah sedikit sebanyak penulisan yang ditulis dalam kedua dan tak terlalu panjang lah. Dan mungkin kita boleh sambung kisah yang seterusnya. So Nabi Nuh. Jadi kita akan cerita sedikit sebanyak tentang Nabi Nuh, Nabi Idris dan Nabi Nuh. Okey. Jadi kita sambung sebab Nabi Idris dia hanya ada ni je lah, dia ada tu je. So Nabi Nuh, bismillahirrahmanirrahim. Nabi Nuh adalah seorang lelaki yang saleh. Baginda memiliki pribadi yang mulia. Allah telah memilih baginda untuk menyampaikan risalahnya. Allah berfirman kepadanya, berikanlah peringatan dan amaran kepada kaummu sebelum mereka diterani azab yang tidak terperi sakitnya. Nuh pula silap tau. Sebab ni Nabi Nuh memang dikenali oleh kaumnya. Memang Nabi Nuh memang kaum-kaum dia kenal lah Nabi Nuh siapa. Setelah baginda menerima perintah Allah SWT ini, baginda pun pergi menemui kaumnya. Aku ini adalah Rasul yang amanah yang diutuskan oleh Allah kepada kamu, kata Nabi Nuh.
Orang ramai yang berada di tempat tersebut terus berdiri dan melihat baginda dengan wajah yang kehairanan. Bilakah orang ini menjadi rasul? So ada pertanyaan pada orang lah. Semalam dia seorang lelaki biasa dari kalangan kita. Kini dia mengaku dia sebagai utusan Allah, kata mereka. Lalu mereka pun berkata lagi, dia ni selalu bermain bersama-sama kami semasa kecil. Bila pula dia diangkat jadi rasul? Kata salah seorang kawan Nabi Nuh pula. Okey. Mengapa dia yang dipilih oleh Allah? Apakah sudah tidak ada orang lain di dunia ni? Kata orang-orang kaya dan pembesar negara. Orang kaya pembesar negara. Lepas tu dia tanya, dia cakap lah, orang ini bukan Nabi. Dia hanyalah seorang manusia biasa seperti kamu juga. Kami tidak pernah mendengar seruan seperti ini dari kalangan datuk nenek kami yang terdahulu. Kata orang-orang jahil pula. Sebenarnya Nabi Nuh ingin menjadi ketua dan inginkan pangkat kemuliaan dengan cara ini. Kata pembesar-pembesar kafir itu lagi. Orang-orang kafir menyangka bahawa menyembah berhala adalah ibadat yang sebenarnya. Mereka menganggap orang yang tidak menyembah berhala sebagai orang yang sesat dan bodoh. Tak kira berhala jenis apa pun. Maknanya orang semana bodoh lah, sesat. Datuk nenek kami telah menyembah berhala ini. Mengapa pula orang ini tidak menyembahnya? Kata mereka. Nabi Nuh sedar bahawa menyembah berhala adalah perbuatan yang bodoh dan sesat. Beliau tahu bahawa kaumnya dan nenek moyang mereka dahulu jahil dan sesat. Wahai kaumku, sembahlah Allah. So pesan Nabi Nuh pesan. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sebenarnya tiada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa azab siksa hari kiamat. Tegas Nabi Nuh dengan lantang. Sesungguhnya kami menganggap kamu berada dalam keadaan sesat yang nyata. Maknanya para pembesar ni kata kepada kaum dia. Dia bagi beritahu kaum-kaum dia, geng-geng dia lah. Ahli-ahlinya. Sesungguhnya kami menganggap kamu berada dalam keadaan sesat nyata. Kata para pembesar kaumnya lagi. So, wahai kaumku, aku bukanlah sesat. Tetapi aku sebenarnya utusan daripada Tuhan yang mentadbir alam semesta ini. Aku akan menyampaikan perutusan Tuhanku yang memberi nasihat serta peringatan kepada kamu. Aku mengetahui perkara yang kamu tidak tahu. Melalui wahyu daripada Allah SWT, Nabi Nuh cuba menjelaskan pada kaum dia. Nabi Nuh berusaha bersungguh-sungguh menyeru kaumnya beriman kepada Allah, menyebabkannya dan meninggalkan penyembahan bala. Tinggalkan sembahan bala. Tinggalkan. Tak kira lah bala macam mana. Tinggalkan sembahan berhala. Hanya berapa orang saja yang mahu beriman dengannya. Mereka ini terdiri daripada beberapa orang miskin yang bekerja dengan titik peluh mereka sendiri dan memakan makanan yang halal. Orang-orang kaya di kalangan kaumnya enggan mentaati Nabi Nuh disebabkan kesombongan mereka. Harta kekayaan dan anak pinak telah melalaikan, membuat mereka merasa hidup ini hanyalah di dunia ini sahaja. Kami adalah orang yang berpangkat mulia. Tak sebutlah. Sedangkan mereka adalah golongan rendah dan hina. Ini golongan rendah hina. Mana dia kata kat Nabi Nuh lah. Nabi Nuh ni golongan rendah dan hina lah. Dengan dia punya geng-geng lah. Hina lah. Golongan rendah. Kata orang-orang kaya tu. Apabila Nabi Nuh menyeru dan berdakwah kepada mereka supaya kembali kepada Allah, mereka membuat dalih. Patutkah kami beriman dengan kamu, sedangkan yang mengikut kamu cuma seorang miskin dan hina pekerjaan dia? Maknanya pembesar-pembesar ni lah pembesar-besar, menteri-menteri tu semua katalah, buat apa aku nak ikut kau tu hina, miskin, bukan ada apa pun, macam tu lah. Mereka meminta Nabi Nuh menghalau golongan yang miskin itu. Maknanya kena halau lah golongan miskin tu. Tapi Nabi Nuh enggan membuat demikian. Aku tidak akan menghalau orang-orang
yang beriman. Maknanya Nabi Nuh dia takkan menghalau orang beriman daripada bercampur gaul denganku. Pintu rumahku bukan pintu seperti pintu istana raja. Aku ini hanyalah Rasul, pemberi amaran yang jelas dan nyata kepada semua manusia. Tidak kira hina atau mulia, katanya. Nabi Nuh sedar bahawa golongan yang miskin itu adalah golongan yang benar-benar beriman lagi ikhlas hatinya. Menghalau golongan miskin merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat Muazzat? Tak ada. Allah kata beza-beza. Sebut nama. Tak. Ni pelakon Bollywood. Seorang pelakon Bollywood. Tu cerita dia. So, menghalau golongan miskin merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Sekiranya beliau berbuat begitu, pasti tidak ada seorang pun yang akan menolongnya. Wahai kaumku, siapa yang melindungiku daripada keburukan Allah jika aku menghalau mereka? Katanya lagi, seruan Nuh ini tidak benar dan tidak baik, kata golongan kaya. Dia ni kencing orang ni tu. Ya. Tak betul ni orang kan. Kenapa? Tanya Nabi Nuh. Kerana selama ini kamilah yang mula-mula sekali mencapai apa jua kebaikan. Kami mempunyai makanan yang paling baik dan pakaian yang paling cantik. Cantik. Kami semua manusia meniru kami dalam setiap urusan. Kami menganggap bahawa kebaikan tidak akan luput dan meninggalkan kami. Oleh itu, kalau agama Nuh ini benar, kami akan memperolehinya sebelum golongan miskin itu. Kalaulah agama ini baik, tentulah kami akan mempercayai ini terlebih dahulu, kerana kamilah yang sepatutnya mula-mula sekali menerima segala kebaikan. Kata mereka dengan sombong sekali, wahai kaumku, sesungguhnya aku diutuskan kepada kamu untuk memberi peringatan dan amaran yang nyata. Sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya, serta taatlah kamu kepadaku. Dengan itu Allah telah mengampunkan dosa-dosa kamu dan kamu akan dihindarkan daripada azab-azab sehingga suatu masa tertentu. Sesungguhnya ajal yang telah ditetapkan oleh Allah itu tidak dapat ditangguhkan walaupun sesaat pun. Sekiranya kamu tahu hakikat ini, tentulah kamu akan segera beriman. Nabi Nuh menyeru kaumnya bersungguh-sungguh. Disebabkan kekufuran mereka ini, Allah telah menahan air hujan daripada turun ke bumi. Allah murka terhadap mereka. Hasil tanaman dan zuriat keturunan mereka pun berkurangan. Wahai kaumku, sekiranya kamu beriman, nescaya Allah akan meredai kamu dan menghilangkan penderitaan kamu. Allah telah menurunkan hujan dan memberkati rezeki serta keturunan kamu. Nabi Nuh terus berdakwah, tidakkah kamu mengenal Allah? Apa yang ada di keliling kamu menunjukkan tanda-tanda kewujudan dan kekuasaan Allah. Tidakkah kamu melihatnya? Tidakkah kamu melihat langit dan bumi, matahari serta bulan? Siapakah yang menjadikan langit? Siapakah yang telah menjadikan bulan bercahaya dan matahari bagai lampu yang bersinar? Siapa yang telah menjadikan bumi terbentang luas bagai hamparan untuk kamu? Malangnya kaum Nabi Nuh masih tidak mahu mengerti. Mereka tidak mahu beriman. Bahkan apabila Nabi Nuh menyeru pada mereka, mereka menutup telinga dengan jari-jari mereka. Okey. Bagaimana hendak memahamkan orang-orang yang tidak mahu mendengar? Bagaimana hendak memberitahu orang-orang yang sengaja tidak mahu mendengar? Nabi Nuh tetap tekun menjalankan dakwahnya selama beratus-ratus tahun. Teman-teman, beliau hidup selama 950 tahun. Walaupun beliau berdakwah dengan kaumnya dalam masa yang panjang, namun kaumnya tidak mahu beriman. Mereka terus menyembah berhala. Mereka tidak bertaubat kepada Allah sehingga bila Nabi Nuh harus menunggu sedangkan kaumnya masih melakukan kemungkaran di atas muka bumi. Selama manakah
beliau harus bertahan melihat berhala disembah. Mereka memakan rezeki Allah tetapi menyembah Tuhan lain. Baginda telah bersabar dengan kesabaran yang tidak terdaya oleh sesiapa pun. Memang tak terdaya. Kalau 900 lagi tak terdaya. Tahu nak cakap macam mana kan. Okey, kita sambung lagi. Kau cerita pasal tak terdaya ni, aku dah hilang ke mana tempat dia tadi. Okey, aku cari balik. Kaumnya terus melakukan kemungkaran di muka bumi. Okey. Beliau hidup selama 900 tahun walaupun beliau. Mereka terus menyembah berhala. Mereka tidak bertaubat kepada Allah. Tak bertaubat langsung. Ini kaum Nabi Nuh. Sampai bila Nabi Nuh harus menunggu? Sedangkan kaumnya masih melakukan kemungkaran di atas muka bumi. Patutlah. Selama manakah beliau harus bertahan melihat berhala disembah? Mereka memakan rezeki Allah tetapi menyembah Tuhan yang lain. Baik. Baginda telah bersabar dengan kesabaran yang tidak terdaya. Ini cerita 950 tahun. Kemudian Allah berfirman kepadanya, sesungguhnya kaummu tidak akan beriman lagi kecuali mereka yang telah pun beriman sebelum ini. Nabi Nuh cuba menyeru kepada kaumnya sekali lagi. Ya Allah, sayangnya Nabi Nuh. Tengoklah. Itulah, ada missing trouble lah tu. Tapi baginda tetap mendapatkan tentangan daripada kaumnya. Kaum dia tentang dia juga. Wahai Nuh, sesungguhnya engkau telah banyak membantah kami dan kamu telah banyak berdebat dengan kami. Oleh itu baik engkau datangkan azab. Oleh itu lebih baik engkau datangkan azab Allah yang engkau telah janjikan kepada kami. Jika sekiranya engkau orang yang benar, cabar kaum dia. Kalau engkau betul, cakap. Itulah, jangan main-main Kalau ada orang dah seru, asyik berseru, kau cabar. Satu masin. Masin tu kekal memang milik Allah. Apa jadi pun memang tu kekal. Melainkan beriman atau minta ampun pada Allah. Kembali ke jalan yang benar. Itu cerita dia. Nabi Nuh sangat marah mendengar keangkuhan mereka itu. Dan baginda tidak mengharapkan mereka akan berubah menjadi lebih baik lagi. Ya Allah, janganlah engkau biarkan orang kafir itu hidup di atas muka bumi ini. Walaupun seorang pun. Doa Nabi Nuh. Allah SWT telah memperkenankan doa Nabi Nuh itu dan memerintahkan baginda membina sebuah kapal yang besar. Nabi Nuh pun mula membina kapal tersebut. Kaum Nabi Nuh yang kafir melihat beliau sibuk membina kapal itu. Mereka pun mengambil peluang untuk menyindir dan memperolokkan dia. Kena ketuk kat kau lah, macam-macam lah. Psikologi itu semua keluar lah. Apakah ini, wahai Nuh? Bilakah engkau menjadi tukang kayu? Bukankah kami telah berkata kepada engkau, jangan campur gaul dengan golongan yang hina itu? Tapi engkau enggan mendengar nasihat kami. Engkau terus bergaul dengan tukang-tukang kayu dan besi. Sehingga engkau menjadi seperti mereka, ejek kaum Nabi Nuh. Ingat aku nak cakap tukang kayu dan tukang besi. Hai tukang kayu dan tukang besi. Siapa cakap? Haji Sattar. Ingat Ingat. Itulah yang diejek oleh kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh. Di manakah kapal ini akan berlayar, wahai Nabi Nuh? Perbuatan mereka ini sungguh mengherankan. Adakah kapal ini hendak berlayar di atas pasir atau naik ke atas bukit? Lautan sangat jauh dari sini. Adakah jin akan memikulnya ataupun adakah kerbau akan menariknya? Nabi Nuh mendengar semua sindiran dan ejekan mereka itu dengan sabar. Baginda juga telah melalui berbagai peristiwa yang lebih teruk daripada itu. Namun baginda tetap sabar. Kadang-kadang baginda membalas ejekan mereka dengan berkata, jika kamu memperolokkan aku, maka aku akan juga akan memperolokkan kamu. Dah mula berbalas, habis. Setelah siap kapal yang dibina oleh Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman, Allah SWT beriman kepadanya. Muatkanlah ke dalam bahtera itu sepasang bintang daripada 3 jenis keluargamu, kecuali orang-orang yang telah ada ketetapan terhadapnya, dan muatkanlah pula orang-orang yang beriman. Nabi Nuh menurut perintah Allah SWT bersama dengan baginda di dalam bahtera itu tersebut ialah orang-orang yang beriman daripada kaumnya. Di dalamnya juga terdapat satu pasangan
daripada setiap jenis haiwan dan burung. Setelah Nabi Nuh bersedia, Allah SWT memerintahkan langit dan untuk menurunkan hujan, dan angin pula bertiup dengan kencang. Air daripada bumi keluar dan memenuhi kawasan tersebut, dan akhirnya menjadi seperti lautan yang luas. Yang kelihatan hanyalah puncak-puncak bukit dan gunung. Orang yang kafir yang kuat memanjat tempat tersebut. Kantor aku malah tengok bagi dia ni biru. Sekali lagi. Orang-orang yang hanyalah puncak yang kelihatan hanyalah puncak-puncak bukit dan gunung. Orang-orang kafir yang kuat memanjat tempat tersebut. Dengan harapan mereka tidak akan tenggelam. Sementara yang lemah, semuanya akan mati lemas. Patutlah. Baru-baru ni aku tengok semua macam sibuk naik ke atas bukit. Apa kan? Tak berubah kot. Wallahualam. Bahtera pun berlayar di tengah lautan. Semasa berlayar, bahtera tersebut sentiasa dipukul oleh ombak yang besar. Dalam keadaan yang kelam kabut itu, Nabi Nuh terdampak anaknya yang sedang berdiri di salah satu puncak bukit. Nampak anak dia duduk kat bukit. Wahai anakku, marilah naik kapal ini bersamaku, dan janganlah engkau mengikuti orang-orang kafir itu, jerit Nabi Nuh kepada anaknya. Aku akan berlindung ke sebuah gunung yang akan menyelamatkan aku daripada banjir ini, jawab anaknya. Pada hari ini tidak ada lagi tempat berlindung daripada bencana Allah kecuali orang yang disayanginya, kata Nabi Nuh lagi. Tiba-tiba datang ombak besar. Ombak itu memisahkan Nabi Nuh dan anaknya yang derhaka itu. Akhirnya anaknya yang derhaka itu mati lemas. Nabi Nuh sangat sedih mengenalkan nasib malang anaknya dan orang-orang kafir. Orang-orang kafir tidak termasuk dalam ahli keluarga seorang Nabi walaupun dia anaknya sendiri. Nabi Nuh sangat sedih mengenalkan nasib malang anaknya dan orang-orang kafir. Orang kafir tidak termasuk dalam ahli keluarga seorang Nabi walaupun dia anaknya sendiri. Allah SWT mengingatkan Nabi Nuh tentang perkara itu dengan berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan daripada ahli keluarga engkau. Perbuatan tidak baik. Oleh itu janganlah kamu meminta kepadaku sesuatu yang engkau tidak tahu. Aku memberi peringatan kepada kamu agar kamu tidak menjadi orang yang tidak berpengetahuan. Itu pesan Allah kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh menerima peringatan Allah lalu terus bertaubat kepadanya. Wahai Tuanku, sesungguhnya aku berlindung padamu daripada meminta sesuatu yang aku tidak tahu. Jika engkau tidak mengampuni dan mengasihiku, tentu aku akan jadi orang yang rugi. Nabi Nuh doa kepada Allah. Apabila kehendak Allah telah terlaksana dan orang-orang kafir yang telah ditenggelamkan, hujan pun berhenti, langit menjadi cerah semula dan banjir pun surut. Bahtera Nabi Nuh tersandar di sebuah gunung bernama Judi. Dia nama gunung, iaitu bernama Judi lah. Allah SWT berfirman, binasalah orang-orang yang zalim. Macam itulah Nabi Nuh pesan, binasalah orang-orang yang zalim. Binasalah orang-orang yang zalim. Kemudian Allah SWT memerintahkan Nabi Nuh, turunlah ke darat dengan selamat. Maknanya turunlah, dah boleh turun. Okey, turun. Nabi Nuh dan seluruh penghuni bahtera pun turun dan berjalan ke bumi dengan keadaan selamat. Allah memberkati keturunan Nabi Nuh. Mereka tinggal di merata-rata tempat di muka bumi ini. Terdapat banyak bangsa dan para raja serta para nabi daripada kalangan mereka. Salam sejahtera kepada Nabi Nuh serta penghuni alam ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tamatlah kisah dan bacaan doa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selepas ini kita akan menceritakan tentang Nabi Hud. Nabi Hud. Okey. Bukan burung hud-hud tapi Nabi Hud.
Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.